Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada anak-anak pelajar tingkatan 1S, 1 Segar dan 1 Kemas. Okey, apa khabar semua? Saya harap berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk PDPR kita. Okey, sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, sedikit saja. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru, iaitu berkenaan dengan proses reka bentuk, iaitu project brief. Baik, sebelum kita nak mulakan topik kita hari ini, saya ingin berpesanlah kepada anak-anak pelajar supaya untuk PDPR ini anak-anak lebih bersedia, bersedia dari segi diri adik-anak, persediaan gadget, persediaan data dan sebagainya untuk melancarkan proses PDPR kita yang kita akan hadapi. Ini bersambung lagi untuk 25 hari. Baik, sebelum cuti, nampak macam kita bercuti panjang. So saya harap mulai hari ini anak-anak pelajar semua boleh mencari rentak baru lah, untuk PDPR. Baik, seperti yang kita pernah bincangkan sebelum ini, reka bentuk. Hari ini project brief sikit je. Saya minta nak cerita sedikit tentang project brief. Simple saja. Sebab untuk yang ini, ia amat penting. Kenapa saya kata penting? Topik-topik yang kita belajar tingkatan 1 ni, amat penting bila kita naik tingkatan 3. Tingkatan 3 ada satu tajuk tu, pembangunan produk, di mana pelajar kena buat produk. Pelajar kena buat produk. Bila kena buat produk, pelajar kena tahu daripada A sampai Z. Kalau hari tu kita dah belajar dah pengurusan projek bab 2 kan. Bab 1 kita dah belajar tentang pengenalan kepada reka bentuk. Bab 2 kita dah masuk kepada pengurusan projek, macam mana nak menguruskan projek daripada projek tu kosong sampai projek tu siap. Dan bab 3 ni kita akan lebih kepada project brief. Apa itu project brief? Apa itu project brief? Apa itu project brief? Kita muka dekat sikit. Sebelum kita nak mula pembelajaran kita hari ini, saya ada beberapa pesanan lah. Sambil itu anak-anak boleh mula cari buku-buku teks, tengok apa itu project brief dan sebagainya. Saya cuma satu je pesan pada anak-anak, ingat balik pesanan saya, iaitu 3R. 3R, apa dia 3R? Tolong respon dengan apa sahaja yang cikgu-cikgu awak bagi. Respon, respect dan relax. Bukan. Respon, respect dan redha. Jadi untuk tajuk ini saya ingatkan lagi sekali yang kita nak bincang hari ini, amat penting untuk awak faham, dan saya mengharapkan juga ada sesuatu yang awak buat untuk recall balik apa yang kita dah belajar bab tingkatan 1 bab 1 dan juga bab 2 sebelum kita nak masuk bab 3. Dan saya juga mengharapkan awak dah buat dah settle dah ni nota untuk bab 1 dan nota untuk bab 2. Hari ni kita dah masuk untuk bab 3. Proses macam mana kita nak proses reka bentuk. Baik. Apa yang dikatakan dalam proses reka bentuk? Proses reka bentuk, kita nak mereka bentuk sesuatu. Yang pertama kita akan, ini adalah SP. Seperti biasa adik-adik, anak-anak, bila awak belajar ni, pertama awak kena tahu objektif pembelajaran. Betul? OP. Yang kedua kita kena tahu juga SP kita, standard pembelajaran, sebab nanti kita nak kaitkan dengan PBD. So ini yang kita belajar untuk bab inilah. Pertama kita akan cerita pasal project brief. Pertama kita akan belajar mentakrif
maksud project brief. Apa yang dimaksudkan dengan project brief? Okay, yang kedua, kita akan belajar ciri-ciri. Okay, ciri-ciri project brief. Okay, yang ketiga, kita nak belajar merancang project brief. Macam mana kita nak buat perancangan tu untuk menghasilkan produk yang kreatif. Okay, yang keempat, okay, kita nak tengok maklumat. Kita nak menyaring maklumat dalam project brief. Apa maklumat yang perlu ada dalam project brief tu? Bila orang kata sebut, kalau kita sebut project brief, bila awak naik tingkatan 2, 3 nanti, bila sebut project brief tu dah ada dalam kepala awak. Oh, ini kena buat. Okey, yang keenam, kita kena buat mockup. Mockup tau. Okey, apa itu mockup? Kita tengok balik apa itu mockup. Okey, dan terakhir sekali, pelajar kena menghasilkan mockup. Okey, lepas bina kena nilai. Sebab itu saya kata untuk tajuk ini pelajar kena buat mockup. Okey, ataupun model. Apa itu mockup? Apa itu model? Okey, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okey, hari ini kita masuk sedikit saja. Okey, kita masuk untuk takrif maksud project brief. So di akhir video ini, saya harap untuk hari ini pelajar dah boleh faham apa yang dimaksudkan dengan project brief. Kalau kata project brief tu apa? Sebelum kita nanti next class, kita akan bincang tentang macam mana ciri-ciri project brief. Hari ni saya masuk sikit je. Okay, pertama saya hari ni, objektif hari ni pelajar dapat mentakrif maksud project brief. Okey, boleh Okey, dan yang kedua kita masuk sikit ciri-ciri. Sebab ciri-ciri ni banyak tau. Okey, ciri-ciri ni banyak. Kalau kita nak bincang hari ni tak habis. Bukan tak habis, nanti panjang masanya. Okey, so hari ni cukup kita tengok mentakrif maksud project brief. Apa yang dimaksudkan dengan project brief? Ni apa benda project brief ni kan. Okey, baik, ada beberapa orang, beberapa beberapa personal yang terlibat dalam perbincangan dalam project brief ini. Okey, yang pertama adalah pengurus projek. Okey, yang kedua adalah pelanggan. Yang ketiga, saya lupa pula masukkan. Yang ketiga adalah pereka bentuk. Tiga orang ni. Tiga orang ni akan terlibat. Okey, sesi perbincangan antara tiga orang. Apa dia punya keyword? Okey, keyword dia adalah perbincangan awal. Apa dia project brief ni? Perbincangan awal. Ni keyword dia. Perbincangan awal antara siapa? Antara pengurus projek dan pelanggan. Kalau awak tu pengurus projek, okey, dengan pelanggan. Kalau kita pelanggan lah kata kan. Okey, perbincangan antara kita, pelanggan, pengurus projek dan seorang lagi ada seorang pereka bentuk. Saya lupa nak masukkan. Pereka bentuk. Apa tujuan pereka bentuk ni? Dia akan bagi draft awal. Dia akan bagi sketch, dia akan bagi gambaran awal macam mana produk tu akan dihasilkan. Sebab pengurus projek dia hanya mengurus. Dia tak ada skill. Dia mungkin dia punya pengetahuan dalam membuat lakaran semangat dia bukan bahagian dia. Sebab tu dia ada seorang lagi pereka bentuk. Okey, apa tujuan dia? Tadi kita dah ada 3 personal kan, pengurus projek, pelanggan dan pereka bentuk. Okey, saya lupa tu. Okey, pereka bentuk. Kenapa? Ni mesti ada tujuan dia, untuk dapatkan maklumat. Kenapa nak bincang? Kenapa nak discuss? Sebab kita nak dapatkan maklumat. Macam mana awak nak buat projek tu? Nak produk yang macam mana? Itu yang bila awak terangkan pada orang, okey, bila kita nak terangkan pada orang, dia akan adalah akan adalah akan adalah lakaran itu. Lakaran itu lakaran awal. Bukannya kita macam orang tanya jalan, awak dah tunggu bas, tiba-tiba ada kereta berhenti, dek nak tanya jalan pergi sana ni, dek. Kalau kita hanya bercerita, kadang-kadang orang tak ingat, betul tak?
Tapi macam mana nak lebih kan kita lakar. Nak suruh orang lebih faham kan. Okey, abang pergi sana, okey abang jumpa traffic light. Maknanya bila berserta dengan lakaran, okey, orang akan lebih faham. Itu maksud dia. Okey, baik. Untuk dapatkan maklumat. Itu je maksud project brief. So dalam kepala awak, okey, apa yang dimaksud dengan project brief? Mesti ada pengurus projek, pelanggan dan pereka bentuk. Untuk apa? Dia adalah perbincangan awal. Perbincangan awal untuk apa? Untuk dapatkan maklumat lah. Betul tak? Okey. So untuk ini, okey, untuk TP1, untuk awak dapatkan TP1, awak perlu mentakrif maksud project brief. Inilah dia. Ini dia maksud project brief. Okey. Boleh Boleh. So saya nak nanti boleh ke tak boleh awak respon di ruangan komen. Di ruangan komen dalam video nanti. Okey. Responlah apa yang awak nak respon. Selepas awak tengok video ni, kau faham ke tak faham ke, slide tak cantik ke. Okey. Respon. Respon itu yang penting sebenarnya. Itu saya kata respon, jangan tengok saja kan. Okey. Baik, itu yang dikatakan, itu maksud project brief. Senang je. Okey. Dalam kepala awak, perbincangan awal antara siapa? Urus projek, pelanggan dan pereka bentuk. Untuk apa? Nak dapatkan maklumat. Maklumat apa? Okey, maklumat kita punya produk lah. Awak nak produk macam mana? Kalau awak nak buat rumah kan, awak mesti bincang dengan orang yang buat rumah tu. Awak pelanggan, awak ambil benda. Awak pelanggan, awak mesti bincang dengan orang yang buat tu. Kan? Nak macam mana? Okey. Betul tak? Simple. Okay? Simple past tense. Simple past tense. Okey. Ini. Okey, macam saya kata. So untuk hari ni kita nak cerita pasal tadi je. Okey, saya masuk sikit. Sebab apa saya kata? Untuk TP2. Dia dah masuk TP2 tau. Kalau kita nak bincang lebih lanjut nanti awak lagi pening. Okey. Untuk TP2, okey, untuk tajuk seterusnya tadi kan ini tadi 3.1. Okay, hari ni saya nak awak tahu apa maksud project brief. Okey, lepas ni kita akan bincang lebih detail. Okey, kelas seterusnya kita akan bincang lebih detail tentang ciri-ciri project brief. Apa yang perlu ada dalam project brief? Okey. Boleh? Ni. Secara umumnya lah. Kita bukan nak bincang hari ni. Okey. Sebab apa? Ini dia untuk TP2 dah. TP2 dia nak mengenal pasti. Untuk TP2 ni, awak boleh mengenal pasti 3 ciri-ciri pula. Boleh mengenal pasti 3 ciri dalam project brief. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Mesti ada tajuk, mesti ada gambaran projek tu. Gambaran projek ni siapa nak buat? Siapa nak buat gambaran projek ni? Tadilah mereka bentuk tadi. Orang yang melakar tadi. Ni, yang ketiga. Kriteria produk. Macam mana produk tu nak jadi? Ciri-ciri produk tu kan. Nak macam tu, nak macam ni, nak macam tu. Okey. Lepas tu, perancangan pengurusan projek. Macam mana nak buat tu nanti daripada kosong. Ini kita belajar bab 1 kan, bab 2 kan. Lepas tu kita nak tengok analisis. Tadi bila kita ada semua, kita akan buat lakaran idea. Ini saya kata ni idea. Macam mana kita nak buat? Mungkin ada lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Dan akhir sekali kita akan buat mockup. Bila kita buat mockup, sebab tu kita kena analisis. Kita buat mockup ataupun model. Tu saya kata kalau kita nak bincang yang ini dia panjang sikit. Okey, boleh So untuk hari ini saya rasa untuk pakai itu saja untuk hari ini. Okey, yang apa objektif kita tadi? Pelajar dapat mengetahui ataupun dapat menyatakan maksud pengurusan pengurusan projek pula cikgu ni. Maksud project brief dan dapat menyatakan satu ciri project brief. Sebab tu saya kata ni untuk TP1. Okey. Maksud project brief mana? Yang ini. Nyatakan je. Nyatakan satu ciri project brief. Apa dia? Tajuk projek. Tu nyata. Bagi tahu je. Ada 7 tu. Untuk TP1. Okey.
Boleh? So untuk hari ni, okey, untuk hari ni kerja awak saya nak buat pertama buat nota macam biasa, buat nota dalam bentuk minda, okey, minda. Dan fahamkan, okey, untuk buat persediaan untuk next class apa nama ni? Ciri-ciri project brief. Kita akan pergi lebih detail. Okey. Kita akan pergi lebih detail lah. Tajuk dia, okay? Gambaran dia, reka bentuk tu macam mana, perancangan dia, analisis dia, lakaran dia, dan last sekali kita akan buat mockup. Ini pelajar kena buat tau. Okay? Walaupun kita katalah kita ni masih lagi menghadapi pandemik COVID ni kan, saya nak kita tetap buat. Tapi tak tahu ni bila ni. Jadi sebab tu saya kata untuk yang ini pelajar kena faham betul-betul. Okay. Boleh Okay, boleh. So saya so saya harap apa yang kita bincangkan hari ini pelajar dapat faham. Ini mudah je kan, kita cerita pasal objektif pula, maksud. Maksud project brief, dan satu tadi perancangan. Jadi saya harap akhir kelas nanti ni, hari ni, pelajar dah boleh faham maksud, boleh nyatakan maksud project brief, dan boleh nyatakan satu ciri project brief untuk TP1 tadi lah. Boleh? So saya rasa itu saja untuk kelas pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di next kelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Everything changes. Jangan lupa untuk mengikuti dan melihat playlist ataupun video-video yang lain di channel saya. Bye bye.